Assalamualaikum dan selamat pagi pada penonton-penonton Suka Pagi di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami di aplikasi MyTV mana-mana. Saya Afri Martin. Dan saya Haila Habibti. Yap, hari ini tanggal 21 Ogos 2023. Di bulan kemerdekaan ini, kita kena lahirkan semangat kemerdekaan kita, Haili. Ya, nasib baik tak pakai jalur gemilang sehari. Awak kurang merah dengan biru je. Ya, betul. Putih, kuning dengan merah aja. Saya fikir sebab sofa tu dah melambangkan salah satu warna dalam jalur gemilang. Sebenarnya komplit. Komplit sebab apa je. tahu, baju awak dah biru, kain awak dah putih, eyeshadow tu kuning. Bendera Malaysia dah. Itulah kita lahirkan semangat kemerdekaan. Alright guys, di samping itu tak lupa juga hari nak promote sikit sebab kita ada upcoming Suka Record. Yes. Dan kepada anda di luar sana yang anda rasa anda berbakat, yang bakatnya masih belum orang kata apa diterokai. Diterokai. Nak kata treasure tapi diterokai. Yes. Jangan lupa untuk hadir beramai-ramai ya. Kita punya orang kata apa? Kita punya syarat-syarat tak kisah lelaki ke perempuan ke ataupun kalau anda ada grup berkumpulan pun boleh juga adalah grup berkumpulan pula. Dan berumur daripada 18 hingga 35 tahun dan jangan lupa untuk bawa -1 ataupun alat muzik sendiri ya. Betul itu. Dan tak kisah semua genre kita alu-alukan hip hop ke R&B ke pop ke dangdut pun boleh. Dugem boleh? Jangan macam tu. Kan nak menyanyi tu. Manalah tahu. Yes, dan boleh scan QR code untuk daftar. Jangan lupa tarikh tutup pendaftaran adalah pada 31 Ogos ini, hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita. Dan tarikh uji bakat pada 2 September 2023. Betul. Apa-apa pertanyaan yang masih tak tahu, yang masih confused, boleh terus ke media sosial kami, My Suka TV, ataupun boleh email terus ke sukarecords@sukatv.com. Betul, daripada anda menyanyi saya saja kat rumah tu, post di social media, apa kata jadi bawah naungan Suka Record kita. Betul. Alright guys, dan untuk hari ini bersama Haili, dengan hari Isnin yang mulia ini sebagai pembuka hari kita, kita ada banyak benda yang kita nak kongsikan, banyak topik-topik yang menarik dan tetamu-tetamu yang istimewa. Semuanya berkait rapat dengan kesenian negara kita, dengan patriotisme. Betul tu, bila you cerita patriotisme tu kan. Okey, kita juga hari ini kita ada wakil dari ILIT untuk berbual tentang bagaimana nak semaikan patriotisme dalam jiwa belia. Tetapi bukan itu saja, kita ada juga tetamu istimewa yang lain untuk tunjukkan kesenian tarian tradisional budaya Malaysia. Tak sabarnya nak joget. Betul, kita nak semangat dia. Seronoknya. Okey guys, kita nak buang masa, kita nak mulakan dengan segmen kita yang pertama pada hari ini. Apa cerita hari ini? Of course. Yes. Bersempena dengan hari kebangsaan kita ni, kita ada macam-macam aktiviti yang sangat menarik di dalam Malaysia ni. Antaranya adalah hari kebangsaan rasai kehidupan mangsa perang dunia kedua menerusi VR. Seronoknya bila kita campurkan yang moden dengan pengalaman kita yang lepas, macam-macam kita boleh terokai ya. Mungkin sesiapa yang tak tahu pada perang dunia kedua ni macam-macam benda yang terjadi. Antaranya adalah tragedi serangan bom atom ke atas Hiroshima dan juga Nagasaki di Jepun. Di mana ketika itu kuasa Jepun sangatlah besar. Termasuklah menyerang Malaysia, bumi Malaysia pada ketika itu. Di mana di Taiping selama ini ramai di antara kita didedahkan jerih-perih pengalaman orang terdahulu berdepan cabaran ketika pendudukan penjajah menerusi pembacaan serta cerita dari mulut ke mulut. Dengan teknologi terkini, anda boleh kembali ke zaman Perang Dunia Kedua di negara ini. Selain berpeluang menjiwai sendiri kehidupan seharian mereka yang terselamat menerusi virtual reality ataupun VR, reality maya lah. Orang kata sekarang ni senang tau Alfi. Kalau dulu macam kita tak boleh nak rasa sendiri betapa jerih-perihnya orang dahulu kala untuk mendapatkan kemerdekaan. Menghadapi perang. Tapi sekarang ni kita dah ada VR di mana korang rasa sendiri apa yang terjadi pada tahun 1940-an di bumi Malaysia ini. Betul. So dari situlah itu pun salah satu juga untuk lahirnya semangat kemerdekaan. Betul Elfi, tak sabarnya kita nak menyambut bulan hari kebangsaan kita. Betul, memang tak sabar. Yes. Alright. Kalau kita tahu minggu lepas negara kita, seluruh negara kita menceritakan mengenai PRN. Betul. Dan kita pun dah tahu siapa yang memikul tanggungjawab untuk memimpin negeri-negeri tersebut. Ya, ini kita Menteri Besar Esko Selangor angkat sumpah pada hari ini.
Hari ini mereka akan ikrar akur janji. Di Kuala Lumpur, istiadat angkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan Barisan Exco akan berlangsung hari ini selepas mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Istiadat angkat sumpah dan ikrar aku janji serta pengutiaan surat cara pelantikan akan diadakan pada jam 11 pagi di Istana Shah Alam, Kelang. Wow, tahniah. Iyalah kan, yep. Bila kita dah mengundi, kita pun dah memilih siapa yang bakal memimpin pentadbiran kita. Ini adalah black and white lah untuk siapa yang memikul tanggungjawab itu. Betul. Ini pula cerita yang orang kata kurang enak untuk kita dengar pada hari Isnin ini di mana kebakaran Maui, cabaran getir pasukan kenal pasti identiti mayat. Kita pun tahu kan di mana di Maui di Hawaii sekarang ni tengah ada bencana alam di mana sepasukan pakar yang terdiri daripada pakar patologi forensik, juruteknik X-ray, pakar cap jari dan doktor gigi forensik bekerja 12 jam sehari untuk mengenal pasti mayat mangsa kebakaran tidak terkawal yang hangus di Maui, Lahaina. Kesemua mereka adalah ahli program pasukan tindak balas operasi mortuary bencana persekutuan iaitu DMORT yang dikerahkan apabila insiden maut besar-besaran menimpa pihak berkuasa tempatan. Ini yang sangat mendukacitakan. Tragedi yang sangat sedih untuk rakyat yang berada di Hawaii dan juga Maui sendiri ya. Ya, betul tu Haili. Dan difahamkan DMORT juga mempunyai 600 kaki tangan awam yang membantu dalam naas bencana sebegini. Dan mereka juga dah macam kata bersedia untuk menghadapi kehilangan dan jumpa mayat segalanya. Betul. Kita harapkan yang baik-baik. Of course, kita doakan yang baik-baik untuk rakyat di sana. Baiklah. Berita kita yang seterusnya. Ini macam kelakar je. Saya tadi terbaca tadi pun saya nak tergelak. Betul. Ini mengenai lipas melekat luar tingkap kapal terbang. Ya Allah. Memanglah kalau berkaitan dengan kapal terbang, orang kata macam semua takutlah kan. Dia buat apa kat situ? Di Beijing, kehadiran seekor lipas di luar tingkap kapal terbang yang berada pada ketinggian 2,000 km telah mencuit hati pengguna media sosial apabila serangga itu mampu melekat pada ketinggian tersebut. Insiden itu dirakamkan seorang penumpang wanita ketika dalam perjalanan penerbangan dari Shibaoshan ke Nebo, wilayah Xinjiang dan melihat lipas dipercayai masih hidup melekat kemas pada luar tingkap tepi tempat duduknya. Masih mestilah tak terkejut. Saya tak tahu nak react apa. Kalau saya yang tengok, saya tengok macam sebelah je. Macam saya akan kata stay strong. Stay strong. Patutnya syarikat penerbangan itu kenakan charge dekat lipas tu sebab dia tumpang tanpa bayaran. Tapi dia tak dapat apa-apa benefit. Dia duduk kat luar je, awak. Tapi dia dapat merantau. Kalau dia terbang mungkin lambat lah. Membahayakan nyawa dia. Itu memang kelakar kan. Sedihlah kita. Aduh, guys, kita dah kongsi banyak cerita kan tadi kan, apa cerita yang jadi dalam dan juga luar negara. Of course, kita nak berhenti rehat seketika sebab kejap lagi kita ada tetamu-tetamu istimewa kita. Tak sabar. Wow. Tak sabar guys. So tak sabar jadi kami nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, Suka Pagi macam biasa, kita nak kongsi sesuatu yang menarik untuk penonton di Suka Pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menyaksikan kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Yes, welcome back. Yes. Hari ini kita nak mulakan hari kita dengan ceria. Betul. Keceriaan adalah milik kita semua. Sebab tetamu saya pun senyum manis. Ceria je dia kita pagi pun ni. Dapat vibe keceriaan. Kita pun dapat vibe daripada beliau ni. Okey guys, kita tak nak buang masa sebab kita ada tetamu yang menanti kita. Betul tu Aili. Jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai.
Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam, Datuk Awi. Betul tak? Ceria betul pagi kami hari ni. Ceria betul. Okey guys. Sehat dah? Sehat, alhamdulillah. Ceria ni yang kita perlukan. Okey, tahukah penonton institusi Institut Pembangunan dan juga Kecemerlangan Kepimpinan ILIT merupakan nama baharu bagi cawangan latihan khas CLK, iaitu jabatan baharu ditubuhkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dan hari ini kita bawakan wakil daripada ILIT iaitu Encik Hazliza Rozali, penolong pengarah kanan kluster kenegaraan ILIT. Boleh Encik orang kata nak kenal lebih dalam lah, dari mana semangat ni, orang kata ada juga nama timbangan ya. Okay. Baik, terima kasih Alfi, terima kasih ILIT, terima kasih kepada Suka TV. Ya. Betul. Nanti tak salah sebut. Jangan macam tu. Okay. Kena menjemput ILIT. Bagi pihak ILIT kami ucap gerban terima kasih. Sama-sama. Hazliza Rozali. Kalau tanya latar belakang saya asal orang Perak. Daripada Perak. So, nama panggilan saya sebenarnya sebab saya ni banyak terlibat dalam dunia training. Faham? Ya, jadi bila buat training ni kita adalah fasilitator, kita ada encik penceramah. Jadi macam saya lebih selesa untuk dipanggil Coach Along. Coach Along. Coach Along. Anak sulung. Okey, faham. Okey, kita mestilah nak tahu ILIT tu apa ya ILIT? Betul. Apa itu ILIT? ILIT ni sebenarnya adalah salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Yang kami ni anak bongsu lah. Kira-kiranya dalam Kementerian Belia dan Sukan, untuk makluman kepada semua, dia ada 17 agensi. Jadi kami ni yang paling kecil sekali. Okey, bermula pada 11 Julai 2018 apabila pemansuhan BTN dan juga PLKN. So kita tak ada satu medium untuk menerapkan tu. Jadi ada agensi itu yang nama dia CLK tu. Pada tingkat awal cawangan latihan khas. Khusus untuk memberikan latihan kepada golongan belia khususnya berkaitan dengan patriotisme dan kepimpinan. Kemudian Oktober 2018 dia ditukar kepada namanya ILIT sampailah sekarang. ILIT ILIT. Berapa lama dah tu berkhidmat di ILIT? So, kalau 2018 sampai 2023 itulah lama ni. Lama. Antara yang terawal. ILIT betul. Lama lah kan. Okey, setelah saya buat research, kita nampak bijak kan. Misi ILIT ni adalah untuk membangunkan pemimpin belia yang holistik dan unggul ke arah negara sejahtera. Apakah usaha dan matlamat kewujudan ILIT ni? Antara usaha dia. Okey. ILIT ni sebenarnya memainkan peranan yang hampir sama dengan PLKN. Kalau kita tahu bagaimana perubahan PLKN untuk menerapkan semangat patriotisme dan menjadikan kumpulan belia, khususnya rakyat Malaysia yang golongan belia ni antara 18 sampai 30 ni mempunyai jati diri yang mantap. Jadi itu salah satu daripada peranan. Sebab itu kami punya visi adalah pemacu kepada kecemerlangan, kepimpinan dan kenegaraan belia. Jadi kita memfokus kepada kepimpinan dan juga kenegaraan tanpa mengenepikan jati diri dan juga kesukarelawanan. Juga kita titik beratkan di dalam setiap modul yang kita kendali. Jadi sebab itu kami banyak usaha lah, pelbagai usaha yang kita buat khususnya berkaitan dengan belia. Mana-mana pemegang taruh yang memegang belia, kita akan membina jaringan untuk memastikan golongan belia ini tidak tercicir. Kami ada 8 kumpulan belia. Yang kita kumpulan sasar kita termasuklah kumpulan belia minoriti yang tak berorganisasi, yang tak ada maksudnya pengajian tinggi, yang tak ada bersistem. So kita juga tak abaikan mereka. Jadi sebab itu kumpulan kita sentiasa daripada tahun ke tahun memikirkan bagaimana pendekatan dan kaedah yang terbaik untuk kita dekat dengan golongan belia. Wah, itu dia daripada YB Hazliza Rozali. InsyaAllah. Amin. Saya dengar saya pun macam tu. Betul, memang terperinci. Dahsyatlah YB. Bagus. Ini rehearsal ni. Ini biasa diwawancara. Betul, memang tak ada langsung miss sikit pun ayat tu. Betul. Okey ni Coach Along lah mesra Okey, bersempena dengan bulan kebangsaan kita kan. Okey, kita nak fokus kepada topik semaikan patriotisme dalam jiwa golongan belia. Okey, jadi bagaimana pembuka sesi perkongsian? Boleh Encik jelaskan dengan lebih terperinci di sebalik perkataan itu sendiri iaitu patriotism. Baik Fi, terima kasih. Apabila bulan Ogos ni kita bercakap tentang kemerdekaan. Jadi sebenarnya
Saya minta lah kalau boleh kepada golongan beliau khususnya, kita jangan ada semangat patriotisme bermusim. Betul. Bila Ogos saja, kita berkibar lah semangat patriotisme apa semua. Patriotisme tak boleh bermusim. Patriotisme harus sepanjang masa. Ada dalam sanubari setiap warga negara Malaysia. Sebab itu nama dia patriotisme. Patriot ni adalah, kalau kita tahu patriot ni adalah orang atau pahlawan yang mempunyai semangat yang kental. Islam ni adalah jiwa. Jadi seorang yang mempunyai semangat yang kental mempertahankan tanah air. Betul. Kalau istilah dulu dia berjuang untuk tanah air dia berkorban, berperang semua sekali. Tapi dalam keadaan sekarang kita tak ada lagi lah berperang. So yang penting ialah semangat tu tak lumpuh. Kita kena sayang tanah air kita. Kita kena faham tanah air kita. Dulu patriotisme tak pernah wujud. Tapi tahun 1946 pada ketika itu kalau kita boleh kita imbas sejarah Afin. Bila 1946 kita mula bergabung untuk membentuk. Sebelum itu Perak dengan Peraknya, Kelantan dengan Kelantannya, Kedah dengan Kedahnya. Tapi apabila 1946 berkumpul kita di Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru untuk memikirkan bagaimana untuk kita membina tanah air kita, pada ketika itulah semangat patriotisme mewujud. Dan sampailah sekarang. Betul. Yang penting pada golongan muda lah. Itu saya yang kita sangat golongan belia, jangan luntur semangat patriotisme. Betul. Itu yang paling penting. Jangan dan bukan bermusim. Bukan bermusim. Dan saya tertarik dengan kata-kata Coach Shalom tadi, macam yang Coach Shalom bagi tahu tadi, harapnya orang muda yang paling penting sekarang ni. Belia kita. Jadi kalau untuk daripada pendapat Coach Shalom sendiri sekarang ni, bagaimana penerimaan dan juga kecenderungan golongan belia dalam memaparkan sikap cinta akan negara pada masa kini ni? Adakah menepati orang kata piawaian yang kita mahukan? Kalau kita buat comparison dalam perbandingan, orang sekarang selalu cakap, aku makan garam dulu daripada engkau. Kalau betul. Tapi belia sekarang boleh menjawab balik sebenarnya persoalan tu. Kami makan KFC dulu daripada pakcik. Jadi maknanya peralihan zaman tu berlaku. Jadi kita tak boleh compare macam dulu. Orang dulu mempertahankan tanah air, sanggup berjuang, sanggup mengorbankan harta, nyawa semata-mata untuk tanah air ini. Sebab keadaan pada ketika itu. Tapi sekarang cuma kita minta, jangan golongan muda ni hanyut dengan arus kemodenan yang ada. Keselesaan yang ada. Tambah pula kita tak ada batasan gadget, kita boleh melihat kepada semua perkara. So, jangan luntur semangat itu. Sebab mungkin kita tidak pernah merasa susah seperti mana orang dulu. Tapi apakah dengan tidak merasa susah itu semangat kita perlu luntur? Tak, kita kena looking forward pula. Kita kena nampak cabaran yang mendatang pula. Lagi susah daripada yang dulu. Dulu mungkin face to face bertempurnya, tapi sekarang bertempurnya di alam maya. Jadi kita kena berfikiran global tetapi bertunjangkan jati diri lokal. Jadi biar pemikiran kita mencapai global tetapi tetap berdiri di paksi global itu, tempatan itu. Itu jati diri yang penting. Itu dia motivasi pagi. Saya sampai ternganga lah. Diharapkan tak ada orang Zoom saya Katanya anak-anak muda orang kata ni, daripada awal lagi kena ada semangat ini, orang kata biar meletur buluh dari rebungnya. Ini yang semangat ini yang kita mahukan. Betul. Okey, kita nak berehat sebentar Aili. Memang terkesima dengan semangat itu. Kami pun terkesima. Okey, kita akan berhenti berehat buat seketika. So anda jangan ke mana-mana, kita nak bercerita lagi dengan Coach Long ni dengan semangat patriotisme kita. Okey, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Jiwa dan raga, ketak tung-tung, buktikanlah pada jiwa bangsa. Ketak tung-tung. Okey, berapa bintang Coach Shalom nak bagi? Boleh 10. 10. Comel sangat. Okey guys, masih lagi bersama kami bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV, of course. Dari 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Jangan ke mana-mana, of course. Hari ini kita borak topik yang sangat-sangat menarik. Kita nak semaikan orang kata apa, semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak muda negara kita, dalam kalangan belia lah. Dan kita hari ini masih lagi bersama dengan Encik Hazriza. Okey, boleh tak Encik Hazriza ataupun Coach Shalom bagi pendapat apakah punca semangat patriotisme semakin orang kata pudar, lunturnya di kalangan anak muda sekarang? Dia sebenarnya pada saya dia bukan luntur sebenarnya. Pemahaman berkaitan dengan kenegaraan. Itu yang penting. Betul. Sejauh mana mereka faham tentang negara. Satu sebab mengapa yang saya nampak ialah
kurangnya kita memahami tentang sejarah tanah air. Ya. Ini punca yang menyebabkan kita makin lama makin kurang. Yes. Mata pelajaran sejarah ni adalah merupakan mata pelajaran yang jarang sangat pelajar kita suka. Betul. Sebab tak tahu kenapa, mungkin sebab banyak kan baca, ingat tarikh apa semua. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu sejarah dia, kalau kita mengambil contoh Muhammad Al-Fatih, satu tamadun yang sangat hebat pada ketika itu Uthmaniyah. Bagaimana ayah Sultan Murad menekankan tentang sejarah pada Muhammad Al-Fatih agar dia terus konsisten daripada perjuangan ayah dia, datuk nenek dia, agar terus semangat tu tak luntur. Itu cara dan kaedah dia. Sebab itu pada saya lah untuk bagaimana untuk kita menyemai dan tak nak bagi luntur semangat ini, kita kena kembali kepada sejarah tu. Pemahaman tentang sejarah tu. Masalah utama sekarang ni ialah kita tidak boleh menghafal sejarah. Sejarah dia bukan teori. Betul. Dia harus diberi nilai. Nilai kepada sejarah tu. Contoh nilai yang maksud saya macam mana pada ketika Tengku Abdul Rahman berjumpa, menghantar surat kepada Oliver Littleton untuk berjumpa, dan pada ketika itu Littleton menolak untuk tak nak berjumpa dengan Tengku Abdul Rahman. So, apa rasa kalau orang tolak, tuan-tuan? Hina kita kan? Ya, betul. Hina. Jadi nilai itu kita kena bagi, dan biar belia kita ataupun anak murid kita yang mendengar, dia apabila negara tidak mempunyai apa-apa, diinjak-injak, dipandang sepi oleh orang. Betul. Ini maksud saya. Sejarah harus ada nilai. Daripada nilai itu nanti barulah, sebab mereka tak lalui. Belia kita tak lalui. Sebab itu apabila Mat Kilau, filem Mat Kilau dipertontonkan, tengok bagaimana semangat itu kembali. Yes. Sebab orang boleh tengok dan boleh lihat. Ini dia yang berlaku punya. Kalau berdasarkan cerita, dia tak nampak gambaran, visual dia tak nampak. Betul. Sebab itu pada saya, kita kena kerapkan lebih banyak lagi untuk visualkan benda tu. Saya setuju dengan coach ya. Kalau kita tak faham satu situasi tu, kita tak faham apa yang berlaku, macam mana kita nak letakkan nilai? Macam mana kita nak letak emosi kita dekat situ? Fahami itu yang penting. Macam contoh kita tengok Mat Kilau sendiri lah, betul. Dengan adanya emosi baru kita nampak betapa jerih perihnya orang lama buat benda tu. Betul. Yes. Setuju. Okey, setuju. Dah boleh tukar kita ni. Boleh. Mungkin Aileen perlukan Aileen perlukan saya, Aileen. perlukan Aileen dalam jawatakuasa. Boleh, kita boleh jadi penceramah. Penceramah bebas ya. Okey, sebab kita cakap ni bukan sebab apa. Sebab kita tahu ni ya, beliau adalah golongan pelapis kepimpinan masa hadapan negara. Betul. Kita tahu masyarakat muda sekarang ni, kalau kita orang kata apa, kalau kita fit dia, semangat dia lagi berkobar-kobar pada kita yang sedia ada ni kan. Jadi apa kelainan yang dapat mereka berikan ni, coach, kepada kita dalam memajukan negara kita? Satu benda yang saya nampak ya, dulu patriotisme dipertontonkan melalui fizikal. Yes. Kibar bendera, bercakap, pakai baju kebangsaan, menyanyi. Dia betul. Tapi sekarang, zaman sekarang, kita boleh semarakkan kemerdekaan kita dengan kepakaran yang ada pada belia, iaitu gadget. Ya, betul. Apps. Cipta satu app, ciptalah apa pun yang boleh diguna pakai oleh semua orang dengan paling mudah. Jadi itu kaedah sekarang, pendekatan sekarang, bagaimana untuk menyemarakkan lagi. Jadi itu sebab kalau kami di Aileen, kami cari jugalah pendekatan bagaimana untuk memberi, orang kata ni sekarang kami tengah buat sekolah rukun negara. Okey, saya promote sikitlah. Sekolah rukun negara untuk memastikan bahawa kita tidak mengabaikan rukun negara tu. Kenapa rukun negara ini tercipta? Mungkin orang tak ramailah yang tahu, mungkin dia yang tak tahu. Sebab peristiwa 13 Mei yang berlaku. Kita tak nak lagi benda itu berlaku. Sebab itu ideologi kebangsaan nama dia rukun negara digaris oleh Tun Razak pada tahun 70. Untuk apa? Untuk kita amal dan menjadi budaya. Yes. Sopan dan susila, bukanlah dalam prinsip yang kelima. Jadi ini yang sepatutnya. Jadi belia sekarang ni, gunalah apa saluran sekalipun. Terutamanya media, terutamanya sos ni, media maya sekarang gunakan kelaluan itu untuk menyemarakkan lagi. Jadi konsepnya adalah dengan menggunakan gadget pun tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Jadi betul lah apa yang kita baca berita tadi yang Museum Perak buat VR untuk mendalami lagi macam mana kita dari teknologi juga. Dari teknologi. Itu zaman sekarang. Betul. Mengikut arus pemodenan sekarang. Yes. Okey, boleh tak Coach Along ceritakan mengenai kongsikan juga pendekatan dan juga kecenderungan kerajaan dalam meningkatkan pelibatan dan juga pembangunan belia melalui program ataupun aktiviti negara kita. Okey, sangat banyak Afiq. Sekarang ni rakan muda kembali dihidupkan kembali untuk memastikan platform, ada platform belia untuk menyalurkan rasa kasih dan sayang. Dihidupkan kembali kalau kita selalu dengar di zaman sekolah kita. Sekarang dilancar kembali, baru IPM lancar di UKM. Itu kembali. Macam kami di Aileen berterusan mengendalikan program-program untuk belia. Kita sesuaikan dengan kumpulan yang ada untuk memastikan. KPM, contohnya Kementerian Pendidikan juga berterusan untuk memastikan semangat di kalangan belia ini tak luntur dengan penekanan. Kementerian Sumber Manusia melalui TVET juga semua. Kita sebenarnya kalau ikutkan kepada saya lah banyak dah kerajaan bagi sebenarnya. Banyak macam-macam dah.
untuk kerajaan bagi kepada belia. Nak dengan tak nak je. Betul. Nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak je. Apa lagi? Ruang KBS membuka seluas-luasnya untuk bekerjasama dengan kita. Untuk membuat program kalau ada apa sahaja yang boleh buat. Asalkan atas nama kenegaraan, nama Malaysia, nama patriotisme. Teruskan. Tak ada siapa larang. Betul. Mungkin salah satunya puncanya belia kita ni lebih kepada hiburan. Mungkin kita kena selitkan hiburan dalam macam mana nak timbulkan semangat patriotisme itu sendiri. Yang penting kita jangan malas. Segala teknologi kita dah ada. Dah disediakan ya. Ya, dah disediakan. Baik, soalan yang last saya nak tanya ni kan, apakah langkah yang terbaik untuk coach sendiri bagi memupuk sikap cintakan negara ataupun semangat patriotik dalam kalangan belia di era digital ini? Saya kembali kepada apa yang saya cakap tadi. Pertama, meluntur buluh biar ada rebungnya. Betul. Mana buluh kita nak lenturkan ni? Di sekolah. So bagaimana kita... Saya pun nak cakap kat hutan. Ya buluh kan kat hutan. Yalah tu betul lah kat sekolah. Jadi di sekolah ni kita terapkan sebaik mungkin tentang sejarah. Betul. Sebaik mungkin tentang sejarah. Sebab runtuhnya sejarah kita pada ketika itu hilanglah jati diri kita. Betul. Kalau anak muda kita tidak faham tentang pembinaan sejarah tamadun negara kita ni, siapa yang akan membina peradaban yang akan datang? Betul. So daripada mana? Kita sendirilah, salah sila keluarga kita kena tahu kan, untuk memastikan kita nampak apa akan berlaku, apa kita rancang masa depan. Sama tanah air ni. Sejarah tanah air 467 tahun kita dijajah lebih kurang. Sangat lama. Betul. So kalau kita masih lagi terus leka, kita baru merdeka 66 tahun. Masuk tahun ni. Baru kali ke 66 tahun. Betul. Kalau 66 tahun ni kalau ikut usia manusia, matang lah. Kalau lebih daripada matang lah. Lebih daripada matang sepatutnya. Warga emas dah. Warga emas dah. Tapi dia, biarlah ia hanya pada umur. Tetapi semangat dan jati diri kita tidak luntur seperti mana umur yang kita harapi. Jadi sebab itu kena sejarah tu mainkan peranan. Mutiara kata daripada Coach Along kita, menitip peluh pahlawan saya. Saya dengar. Baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Along kita. Terima kasih banyak untuk perkongsian ni. Ya Allah, saya akan ingat ya. Betul. Kita bagus kerana kita adanya benda-benda begini supaya penonton-penonton dan anak-anak muda tu dia lahir perasaan cintakan negara kita. Yes. Betul. Kalau tadi kita borak pasal patriotisme, sekarang ni kita nak borak pasal kesenian Malaysia. Kesenian negara kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Anda masih lagi bersama kami di Suka Pagi saluran 116 MyTV ataupun boleh menonton kami di aplikasi MyTV mana-mana. Alright. Betul. Meriah betul hari ini ya. Kita tak nak buang masa sebab kita nak teruskan ke segmen kita yang seterusnya. Knock-knock, siapa tu? Hai, saya Dr. Abdul Aziz bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, merangkap Ketua Kontijen Kumpulan Kebudayaan Gombak. Saya Zakaria bin Abdul Hamid, penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Gombak, mewakili peserta untuk World Cup of Folklore Wali Kota Novo, Bulgaria. Itu dia segak bergaya lah. Itu dia. Tengok baju pun dah tahu segak. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Tengah hari dah Aili. Kita dah tengah hari dah. Tapi suka pagi lah ya. Tapi suka pagi. Ya. Okey guys, hari ini topik yang kita akan bentangkan. Kita pula nak bentang-bentang. Kita ada seni tari tradisional di mata dunia. Di mana hari ini kami bawakan kumpulan kebudayaan PPD Gombak yang telah pun membanggakan seluruh rakyat Malaysia dengan mengangkat tarian seni tradisional Malaysia di persada dunia. Itu dia. Bersama kami adalah Dr. Abdul Aziz, iaitu Ketua Kontijen dan juga Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Gombak, dan Encik Zakaria Abdul Hamid, iaitu penolong PPD Sektor Pembelajaran PPD Gombak. Maafkan saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Okey, guys. Kita teruskan. Ya, kita teruskan dengan ada sebab kenapa saya cakap kumpulan itu tadi sebelum komersial kita dah bercakap dah kumpulan kebudayaan PPD ni Gombak
ini membanggakan tarian seni tradisional Malaysia kerana mereka memenangi pingat emas dalam pertandingan tarian World Cup di Bulgaria. Wow. Okey, boleh kongsikan bagaimana perjalanan memenangi piala tarian itu? Betul. Baik, kumpulan kebudayaan Gombak sebenarnya bermula pada tahun lepas, pada bulan 12 apabila kami merancang untuk menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa, dan kami mula kumpulkanlah peserta-peserta daripada kalangan murid-murid sekolah, khususnya di daerah Gombak lah. Ya. Okey, jadi pada peringkat awalnya kita hanya lihat mana-mana sekolah yang berminat. Dan alhamdulillah kita lihat sambutan daripada sekolah sangat-sangat menggalakkan. Dan apabila kita kumpulkan tu, kita dapatlah peserta-peserta yang terdiri daripada murid sekolah rendah dan juga murid sekolah menengah sebenarnya. Dan kemudian pada tahun 2023 ni kita mula latihan. Latihan sebenarnya agak singkat betul. Oh, short period je lah. Sangat singkat. Okey. Berapa singkat tu? Lebih kurang berapa minggu sahaja. Ya Allah, berapa pada minggu tahun je? ini, iaitu bermula daripada bulan Mac hingga April, dan bulan Mei kita dah berada di pertandingan. Tapi alhamdulillah lah, berkat kerjasama dan sebagainya, kita berjaya menghasilkan inilah kejayaan yang kita bawa pada. Ini dia kejayaan yang dibawa pulang oleh kontingen kita ya. Okey, dalam waktu latihan yang singkat itu, okey, bagaimana pemilihan penari-penari itu? Bagaimana kelayakan mereka? Okey, kalau dari segi pemilihan sebenarnya pencalonan lah sekolah-sekolah dalam daerah Gombak sepenuhnya yang mana mewakili Malaysia ke luar negara. Sebelum ini kita combine, maksudnya meliputi negeri daerah-daerah lain dalam Selangor. So, namun untuk kali ini kami sepenuhnya sekolah-sekolah dalam daerah Gombak, itu 11 buah sekolah. So pencalonannya memang ada audition lah dalam kalangan murid-murid sekolah itu tadi. So dari segi pemilihan itu kita tengok murid yang berkelayakan, yang boleh ada bakat dan sebagainya, kita shortlist lah untuk latihan. Begitu. Itu dia. Dan doktor, saya difahamkan ya, di pertandingan ni setiap negara mempersembahkan tarian tradisional mereka sendiri. Dan Malaysia memenangi pingat emas. Itu yang saya kagum sangat. Betul. Tu. Boleh tak kongsikan berapa jenis kategori tarian yang dimenangi oleh kalian? Okey. Sebenarnya kita ada 3 kategori yang disertai oleh pasukan kebudayaan Gombak ini. Yang pertama kategorinya adalah authentic folklore. Yang kedua kita ada mix ensemble. Salah seorang penyanyi dan Encik Zakaria sendiri. Begitu. Dan lagu Nimala dan persembahan tarian, dan satu lagi kita ada modern choreographer. Itu gamelan. Yang kalau kita persembahkan secara tradisionalnya dia agak perlahan, tetapi kita modernkan. Jadi ketiga-tiga kategori yang kita masuk ini, kita ada 6 sebenarnya. Ke-6 ini memenangi pingat emas. Wow, itu dia, alhamdulillah. Tahniah. Ada 3 kategori tapi ada 6 bahagian, dan 6 itu Malaysia merangkul pingat emas. Alhamdulillah. Boleh ceritakan. Daripada pemilihan tadi tu kita dapat emas, dan kita terpilih juga shortlist untuk anugerah Grand Prix. Dan alhamdulillah kita dapat tempat kedua keseluruhan World Cup. Ya Allah ya Tuhanku. Tempat kedua daripada berapa tu? Berapa? Penyertaan 152 kumpulan. 152. 152 ya. Dan kita Malaysia, nama Malaysia nombor 2. Itu adalah orang kata tangga yang dibanggakan. Sangat dibanggakan. Betul. Saya sangat terkejut. Terkesima. 6 diorang tapau, Bib. Betul. Wow, 6 emas ya. Sangat membanggakan. Seperti yang kami sedia maklum ya, Encik Zakaria juga adalah salah satu peserta yang membuat persembahan dalam pertandingan ini. Okey, apakah posisi Encik Zakaria sendiri dalam kumpulan ini? Betul. Okey, berdasarkan tadi itu, penyertaan kita ada 2 kumpulan lah. Sebenarnya penyertaan dalam kalangan guru dan juga murid. So, saya terlibat sepenuhnya untuk tarian Nimala tadi, untuk folklore ensemble mixed process, kategori
kategori yang kena menyanyi secara langsung dan juga ada backup vokal lah. Itu kategori so saya sebagai penyanyi untuk Nimala tersebut yang dipopularkan oleh Datuk Seri Titi Nurhaliza. Wow, inilah orang kata suara yang dapat merangkul emas itu. Yalah tu. Alhamdulillah. Power Nirmala ni. Yes. Kita pun tahu Nirmala susah guys. Level-level Datuk Seri ni. Lalu Datuk Siti. Okey, kita nak tanya kalian lah kan. Seni tari tradisional ni kalau kita lihat selalu kan kurang mendapat liputan, betul tak? Dan pendedahan di media. Tak kisahlah media mana-mana, media sosial ke kan. Jadi kalian rasa bagaimana kita nak kekalkan tarian tradisional pelbagai kaum ni di mata khalayak ramai? Bagaimana cara itu? Dari segi pendedahan saya rasa liputan sebenarnya untuk media memang kena orang kata perbanyakkan lagi. Besar-besaran, betul? Besar-besaran. Yes. Cuma kita nampak sekarang ni mungkin dari segi pertandingan, saya rasa penyertaan pertandingan memang kita banyak buat. Okey, dianjurkan oleh banyak bahagian dan juga agensi. Cuma dari segi pendedahan itu, mereka mungkin banyak buat di kawasan tertutup. Mungkin pendedahan selepas ini kita buat di kawasan terbuka, di dewan terbuka, di kawasan yang senang untuk menarik perhatian masyarakat sebenarnya. So kalau kita dapat lihat sebenarnya masa kami pengalaman lah, sebenarnya kami juga pernah sebelum ini di Poland, pernah di Turki, yang mana mereka membuat orang kata ada dinamakan sebagai parade. Mereka buat persembahan, pergi ke satu tempat buat persembahan di situ. So dekat situ kita nampak masyarakat boleh keluar tengok sebenarnya budaya yang etnik yang kita nak. Yelah dekat jalan kan. Betul. Jadi itu orang keluar kedai, keluar rumah tengok. Betul. Kita pun patut buat macam itulah yang betul Encik Zakaria. Di sini kita tak nampak sangat benda tu. Mungkin kita boleh orang kata aplikasikan kaedah tersebut di sini. Mungkin satu hari tu kita buat hari kesenian, semua orang turun ramai-ramai. Ya, betul. Yes. Contoh di Poland, kata Cik Zakaria tadi, di Poland tu dia menjadi satu aktiviti sebenarnya. Di sebelah petang di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi taman tu kami akan adakan persembahan. Di kawasan setempat itu. Menarik. Jadi semua akan turunlah. Tak kira lah makcik-makcik dan sebagainya. Dia punya waktu santai dia adalah menonton sebenarnya. Kami rasa kagum jugalah apabila kami tengok pada tahun kita pergi 2018 tu. Kami nampak kagum juga. Pada ketika itu bukan pertandingan, hanyalah persembahan sahaja. Oh wow. Jadi doktor rasa kita patut terapkan di Malaysia juga ya? Begitu juga di Malaysia, di santai-santai, di mana tempat yang bersesuaian, diadakan persembahan. Walaupun kecil, contohnya 3 orang sahaja, tetapi dia sebenarnya inilah yang membudayakan tarian tersebut dapat dilihat oleh ramai. Saya setuju kata doktor tadi, walaupun 3 orang yang menonton, at least kita dapat terapkan orang kata perasaan cintakan negara kita dan memperkenalkan tarian kita walaupun 3 orang. Betul. Itu yang menarik. Itu kalau 3, saya yakin ramai akan menonton kalau apa benda kat tepi jalan meriah tu kan. Betul. Okey, kejap lagi guys. Kita cakap pasal belia tadi, kita cakap pasal seni tarian tradisional. Kita nak gabungkan dua-dua ni sebab kita ada persembahan istimewa. Wow, menarik. Wow, korang jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Nampak tak guys? Nampak sebaris kan? Melenggang hala lenggang dengan tari lenggang. Gitu dia. Okey guys, masih lagi bersama dengan Haili, Elfie, Main dan juga kita ada kita ada Encik Zakaria. Kita ada Muhammad Khairul Nizam. Betul. Umur 17 tahun guys. Betul. Ya. Tinggi kita penuh. Kita ada Nick Mia. Cuba teka umur berapa? Salah 15 tahun. Inilah pelajar-pelajar yang mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Inilah belia-belia yang mengangkat seni tari tradisional Malaysia kita. Okey, kita nak tanyalah kan kata pelajar-pelajar ni. Okey, macam mana terlibatnya dalam tarian ini? Dari mula cikgu yang offer kepada saya, saya accept lah benda tu. Okey. Mula-mula saya macam macam tak sangka lah juga dapat terlibat dalam tarian ni. Memang minat menari daripada kecil lah? Boleh lah sikit. Faham. Maknanya memang sebelum lagi cikgu bagi peluang tu memang dah boleh menari lah? Sikit lah. Lepas tu datang audition macam, boleh ni. Jom wakil Malaysia. Okey, bagaimana Mia pula? Untuk Mia pula, macam mana Mia boleh orang kata terlibat secara langsung dalam pasukan ni, dalam kontijen ni? Sama juga. Bermula daripada offer cikgu saya sendiri. Dan saya rasa masa cikgu bagi tahu tu memang terkejut lah sebab dia offer kan. Macam kita ni nak pergi ke luar negara untuk bertanding. Jadi saya pun terima untuk pergi bertanding tersebut. Wah, itu dia. Dan
difahamkan Encik Zakaria lah yang memilih, orang kata mata utama yang memilih penari-penari ini, betul ke? Kita ada tim lah sebenarnya yang sebenarnya di belakang ni kita ada Cikgu Abdul Razak yang koreografer sebenarnya yang memilih pasukan untuk tarian ke luar negara. Sebenarnya untuk latihan sebenarnya kita mengambil masa 5 kali macam tadi doktor sebut tadi, memang sangat singkat dan paling cabaran ialah pada bulan puasa. Kita buat latihan pada bulan Ramadan lah. 5 kali latihan, Ramadan pun termasuk sekali. Betul. Orang yang nak menari kita kena berkorban sikit lah. Betul. Kalau dalam kamera ni nampak macam saya diapit pengantin. Ada guys. Okey, kita nak kejap lagi kita ada persembahan kan. Korang ceritalah sikit jenis tarian persembahan yang bakal dikongsikan sebentar lagi ni. Jenis apa? Okey, sebentar lagi kami akan persembahkan lagu joget. Okey, joget seni memikat. Bukan lagu yang dipertandingkan lah semasa di Bulgaria sebab kita memerlukan tim yang ramai, penari yang ramai. So untuk hari ini kita buat lagu joget dan alhamdulillah dengan bantuan koreografer tadi Cikgu Abdul Razak, kami buat dalam sejam lebih saja hari Sabtu hari itu. Khas untuk Suka TV. Wow. Hari Sabtu je. Ya Allah, kalau saya hari Sabtu start training, saya tak tahu nak jadi apa. Guys, hari Isnin, hari Sabtu yang lepas mereka praktis untuk persembahan kita special di Suka Pagi ni. Ya, diorang experience, babe. Menang emas kot. 6 tau, bukan 3. Ya, betul lah tu. Alright, dia boleh penonton-penonton mestilah nak tahu kan. Okey, kalau nak tengok seni persembahan anda semua, dekat mana? Boleh tak perkembangan kan? Okey. Buat masa ini seperti yang dimaklumkan tadi, kumpulan kami dalam tempoh masih lagi singkat lah dari segi orang kata ada macam-macam aktiviti. So buat masa ini dari segi media sosialnya Facebook sajalah. Tapi untuk medium PPD Gombak saja. Tapi untuk Instagram tu insya-Allah bakal akan adalah nanti bila kita dah wujudkan satu tim yang kuat untuk persembahan selepas ini lebih banyak. Lepas ni kena dekat social media sekali. Saya rasa ini dah cukup kuat dah ni. Kalau 6 pinggan emas ni dia cukup kuat. Dan orang rasa pendekatan tu orang kata semua social media. Kita nak belanja dah. Ya, kita nak belanja dah. Tapi sebelum tu jangan lupa kita nak akhiri Suka Pagi kita hari ini. Jangan ke mana-mana, kejap lagi kita ada Hawa daripada pukul 5 sampai pukul 6. Jangan lupa kita ada Suka Tune malam ni. Dan juga kita ada VC. Jadi kita tak nak tunggu lama-lama. Of course, kita nak tinggalkan penonton-penonton Suka Pagi kita dengan persembahan yang sangat istimewa daripada PPD Gombak. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune. Kita nak pergi ke segmen seterusnya. Lanja sikit.